Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa lagi kali ini. Kita akan membicarakan 7 rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Yang pertama, rumah orang yang menderhakai kedua ibu bapanya, iaitu malaikat rahmat tidak memasuki rumah orang yang menderhakai kedua ibu bapanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya adalah salah satu daripada dosa-dosa besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang bermaksud, mahukah engkau aku beritahukan 3 dosa besar, iaitu menyekutukan Allah, derhaka terhadap kedua ibu bapa, dan kesaksian dusta atau ucapan dusta. Yang kedua, rumah orang yang memutuskan silaturahim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahawa orang yang memutuskan silaturahim tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat, iaitu Abdullah bin Auf berkata, ketika kami sedang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, janganlah ikut berkumpul dengan orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian berdirilah seorang pemuda, lalu ia keluar menuju ke rumah ibu saudaranya yang telah lama berselisih faham dengannya, iaitu putus silaturahim. Setelah kedua-duanya saling bermaaf-maafan, pemuda itu kembali semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Dalam hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, rumah orang yang memakan harta anak yatim. Ingatlah wahai saudara dan saudari yang dikasihi Allah sekalian, rumah orang yang memakan harta anak yatim tidak dimasuki oleh para malaikat. Anak yatim ialah anak-anak yang belum baligh yang kematian bapanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberi amaran keras kepada pemakan harta anak yatim, sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu neraka. Demikian juga, memakan harta anak yatim adalah salah satu dosa-dosa besar yang membinasakan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 dosa besar yang membinasakan itu? Nabi menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin yang baik melakukan perzinaan. Yang keempat, rumah yang di dalamnya ada anjing. Banyak hadis yang menerangkan kepada kita bahawa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing, dan pahala mereka yang memiliki anjing di dalam rumah akan berkurang setiap hari, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar ataupun anjing. Ibnu Hajar berkata, ungkapan malaikat tidak akan memasuki menunjukkan secara umum, iaitu malaikat rahmat, malaikat hafazah dan yang lain-lainnya. Tetapi ada pendapat yang lain mengatakan kecuali malaikat hafazah, kerana tugas mereka sentiasa mendampingi manusia sehingga tidak pernah sesaat pun berpisah dengan manusia. Yang kelima, rumah yang di dalamnya ada patung.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan patung-patung kerana dianggap telah menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar, iaitu membuat patung. Di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang malaikat rahmat tidak memasuki rumah yang ada di dalamnya gambar atau patung, iaitu yang bermaksud malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar atau patung. Imam Manawi berkata, yang dimaksudkan dengan malaikat ialah malaikat rahmat, bukan malaikat katabah penulis amal, kerana malaikat penulis amal tidak akan berpisah sesaat pun dengan manusia, sebagaimana halnya dengan malaikat maut. Gambar atau patung yang dibolehkan ada di dalam rumah ialah, yang pertama, gambar yang tidak bernyawa seperti gambar pokok-pokok, sungai, benda-benda mati atau seumpamanya. Yang kedua, gambar bernyawa yang terpaksa dibuat seperti gambar pasport atau alat patung berkaitan dengan ilmu kedoktoran atau hal-hal yang bersifat darurat. Yang ketiga, permainan untuk kanak-kanak seperti boneka dan lain-lain. Yang keenamnya, rumah mereka yang dikutuk atau dicela. Di antara golongan orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah, yang pertama, pemabuk. Yang kedua, orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perasuah dan yang diberi rasuah. Yang keempat, pemakan riba. Yang kelima, wanita yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, suami yang mendatangi isterinya di dubur dan orang yang menyetubuhi haiwan. Yang ketujuh, orang yang meninggalkan solat. Yang ke-8, orang yang mengancam orang lain dengan senjata tajam. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ada seorang lelaki berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lelaki itu mengutuk untanya, baginda menegurnya, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau berjalan denganku dengan menunggang unta yang telah dikutuk." Yang ketujuh, rumah yang ada di dalamnya arak dan perjudian. Pelaku dosa besar akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari keredaannya, tidak akan menerima doa dari malaikat rahmat, serta rumahnya jauh dari dimasuki oleh malaikat rahmat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang bermaksud, Allah telah melaknat khamar, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, serta orang yang memesannya. Sekian, wallahu alam. Semoga memberi manfaat untuk kita semua.